من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب واجعلنا من الصديقين واجعلنا مع الصادقين اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat hamba-hambanya dan sentiasa memerhatikan hamba-hambanya. Maka bagi yang melakukan kebaikan, Allah maka kitalah memilih jalan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi petunjuk dan minta daripada Allah supaya kita tidak ditinggalkan oleh Allah, sebagaimana doa kita yang diajar kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh para ulama kita. Allahumma la takilni ila nafsi wala ila ahadin min al-khalqi tarfat ain. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku kepada diriku sendiri ataupun daripada mana-mana makhlukmu, walau sekelip mata ya Allah, walau seketika. Minta jangan Allah tinggal kita, minta Allah selalu perhati kita, minta Allah selalu menurunkan rahmat dan barakah. Maka insya-Allah kita sekarang ini yakinlah bahawa kita dalam rahmat Allah, kita di dalam perkataan Allah, yang mana Allah permudahkan kita hari ini secara maya berhimpun kita untuk duduk dalam majlis yang sangat mulia di sisi Allah, iaitu majlis ilmu. Maka insya-Allah kita menyambung kembali pengajian kita pada muka surat Kitab Jawi, muka surat 86, yang mana pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kelebihan menuntut ilmu apabila kita sudah menumpu kepada ilmu yang bermanfaat, iaitu yang ditumpukan kepada ilmu fardu ain, yang mana membawa kepada manfaat pada diri kita, iaitu takut pada Allah, dan kemudiannya kita takut pada Allah dan nampak aib tidak berhubung, dia tidak jelas. Bila kita nak makan, contohnya kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana, ya Allah berkatilah akan daku pada apa yang kau telah rezekikan kepada, ataupun ya Allah berkatilah bagi kami pada apa yang kau rezekikan pada kami. Allahumma barik lana fi ma razaqtana warzuqna khairan minhu, dan rezekikanlah kami selepas ini lebih baik daripada yang ada ini. Bukan tanda kita tak syukur, itu kita minta pada Allah dan disuruh kepada kita para ulama, digalakkan pada kita para ulama. Maka kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar, warzuqna khairan minhu wa qina azaban nar, dan minta Allah berlindung daripada azab api neraka, supaya kita tidak terdedah kepada makan benda yang haram, benda yang syubhat. Kerana itu kita hubungkan luar
luar sana bermacam-macam malapetaka, di luar sana bermacam-macam bahaya, di luar sana macam-macam mudarat, tapi kita tahu kita ada Allah, dan semua itu takkan berlaku kecuali diizinkan Allah. Maka bila kita dekatkan diri kita pada Allah, maka perjalanan kita itu berhubung. Maknanya hati itu semakin gemar menghubungkan apa yang di dunia untuk redha Allah di akhirat, untuk berkat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah kasih kita. Dia tidak susah pada bercakap, tapi pada mengamalkan tu. Cuba latih diri kita, apa kita buat, kita ingat Allah. Kita nak tidur, kita ingat Allah. Kerana itu Nabi memudahkan kita dengan doa-doa. Tinggal kita menghadirkan diri kita dalam membaca doa. Bila kita nak tidur, kita baca Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Engkau, ya Allah, aku hidup dan aku mati. Maka kita tidur dalam keadaan berhubung dengan Allah. Subhanallah. Bila kita bangun pula, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang menghidupkan kami selepas Engkau mematikan kami, iaitu selepas Engkau menidurkan kami, dan kepada Engkau lah kami akan kembali. Maka perjalanan kita semuanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pula bila kita sebelum subuh, dalam keadaan hampir-hampir subuh tu, kita membaca pula dengan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Kita baca 27 kali. Kemudian kita baca pula lagi astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Kemudian kita tunggu azan. Dalam keadaan azan, lepas habis azan kita jawab azan. Lepas tu kita pun baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Kemudiannya kita baca doa Allah. Allah apa ni, kita minta doa sebelum kita sembahyang subuh. Sebelum kita bangkit untuk sembahyang subuh, maka kita baca Allahumma innaka tahdi, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha al-qalbi wa tajma'u biha shamli wa tarba'u fiha syahidi, sehingga akhir kita baca. Itu pada ni Buya cerita tu contoh-contoh amalan yang macam antum Buya dah syorkan apa yang perlu dibaca, tapi nak beritahu biar kita berhubung sentiasa. Lepas tu kita sembahyang sunat isyraq, kemudiannya kita sembahyang sunat duha, kemudian kita duduk membaca kitab-kitab, agama, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada saat ini Allah permudahkan kita meneruskan pengajian kita, alhamdulillah. Yang mana setelah kita belajar benda-benda itu, kita mengamalkannya dan kita usaha, dan zikir-zikir yang kita amalkan kita terus amalkan, maka setelah itu kita nak menuntut lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi yawman khairun min siyami thalathati ashhur. Walaupun hadis ini dhaif, tapi dhaif yang boleh digunakan sebagai kelebihan beramal, maka kita boleh beramal dengannya. Yang mana menuntut ilmu sehari, yauman, satu hari. Disebutkan yauman dekat situ, kena faham. Dalam bahasa Arab bila kita sebut, dia kata memberi menuntut ilmu, dia kata talabul ilmi yauman. Yauman ni dia datang dengan nakirah. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Bila sebut nakirah, yauman dekat situ, kalau kita tengok terjemah, dia tulis menuntut ilmu yang memberi manfaat sehari. Maka kita ingat sehari penuh. Dalam bahasa Arab, bila disebutkan menuntut ilmu yauman dengan tanwin, menunjukkan nakirah. Bila disebut nakirah, maknanya sejuzuk dalam sehari. Ada waktu dalam sehari itu kamu menuntut ilmu. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Isra wal Mi'raj, Allah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan nabinya di waktu lailan. Lailan di situ bukan satu malam, walaupun disebut dengan semalaman, tetapi bila nakirah lailan membawa maksud seketika di waktu malam.
Maknanya ada juzuk dalam malam itu. Tak panjang pun tak apa, dikira dimaksudkan dalam maksud ayat. Dan itu dalam hadis ini juga Nabi bila menyebut talabul ilmi yauman, menuntut ilmu sehari membawa maksud, ada waktu dalam sehari itu kamu peruntukkan dalam menuntut ilmu, maka ianya lebih baik daripada berpuasa 3 bulan berturut-turut kita puasa. Tu kena faham lah. Itu bahasa Arab penting. Bila kita baca, kita kena faham. Takut nanti bila orang kata sehari, kalau sayangnya kalau sehari terlepas sikit pula, dah mengaji daripada pagi sampai ke maghrib, tiba-tiba maghrib dengan isyak berhenti kejap. Dah tak dapat hadis ni, dah salah fahaman kita. Kerana itu dalam bahasa Arab disebut yauman, yang membawa maksud nakirah, bukan ma'rifah. Ma'rifah ni berbentuk khusus. Jadi dia membawa maksud ada sejuzuk dalam satu hari itu yang kamu peruntukkan menuntut ilmu, maka ianya adalah terlebih baik daripada 3 bulan berpuasa. Yang sekarang ni, saat ini, dalam sejam saja kita mengaji, Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kita, Allah berikan ganjaran pahala sebanyak 3 bulan, lebih baik bahkan. Baik. Seterusnya, dia dengar tak ni? Dengar? Dengar Buya. Baik. Dengar Buya. Kita terus sambung lagi. Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami laylatin. Yang mana disebut menuntut ilmu sa'atan, iaitu menuntut ilmu, yakni yang memberi manfaat 1 saat, iaitu 1 saat yang membawa maksud 1 ketika. Khairun min qiyami laylatin, lebih baik daripada bangun sembahyang tahajud semalam. Malam disebut tu semalaman, yang membawa maksud macam yang Buya beritahu, maknanya dia bangun mana-mana ataupun penuh 1 malam ke atau separuh malam ke, maka menuntut ilmu seketika itu, sesaat itu, lebih baik daripada bangun hatta semalaman, hatta sebahagian dari malam, maka ianya lebih baik. Dengan membetulkan niat kita. Niat Subhanahu Wa Taala. Biar sampai Allah cop benda tu untuk kita. Bayangkan, antum kena faham, bila setiap kali antum permudahkan, Allah yang mudahkan. Bila antum dapat sembahyang tahajud, Allah yang pemudahkan. Maka kat situ nampak kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu sangat-sangat bersyukur, maka banyakkan berselawat pada baginda Rasulullah, banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta doa Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebelum subuh tu, kalau ikut sepenuh amal yang Buya berhasrat antum semua dapat amalkan, tapi cukup setakat ini dulu, yang mana kita akan baca kalau sebelum subuh tu membaca qasidah-qasidah yang berbentuk doa, termasuk Qad Kafani, kemudiannya memohon taubat kepada Allah, memohon ampun segala dosa, segala kesilapan, segala kesalahan. Banyak yang membuatkan kita rasa sentiasa bersama Allah. Ni kan lepas habis pengajian, apa kita buat? Maka kalau boleh kita membacalah sekejap, ulang kaji pelajaran kita, dan mulut kita jangan lekang daripada berzikir kepada Allah. Berbalik pada apa yang kita sebut dalam hadis itu tadi,
Semua tu hadis dhaif. Kenapa para ulama letak? Kenapa Imam Ghazali letak? Kenapa Syekh Abdul Samad Al-Falimbani letak? Mereka juga ulama kepada makamnya hadis dhaif, boleh kita untuk beramal. Maka disebutkan seterusnya. Itu maknanya peringkat yang pertama yang paling afdal menuntut ilmu yang bermanfaat, tambah yang membawa maksud manfaat, tambah takut kepada Allah, nampak aib diri kita, semakin gemar kepada akhirat, semakin tidak suka dunia yang membawa kerosakan, kemudiannya menuntut ilmu yang fardu ain, dalam masa yang sama digabungkan dengan amalan-amalan dan wirid-wirid, maka dikuatkan itu, diusahakan. Maka selepas daripada itu, bila ada kelapangan lagi, kita nak menuntut lagi ilmu yang luas, dipersilakan dengan syarat Imam Ghazali pesan pada kita dengan syarat bila kamu menambah ilmu-ilmu yang lain itu yang khilafiyah ataupun sebagainya, satu benda yang mulia, dengan syarat perhatikan adakah amalan kita sudah kita tinggalkan dan sibuk cari ilmu saja dan amalan kita tinggalkan, maka ini akan takut mengundang bahaya. Sebab bila pertahanan diri di dalam dan zahir kita tidak ada, amalan kita Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, maka ketahuilah bahawa ada syaitan yang bersembunyi dalam hatimu, yang mana syaitan itu sudah menyukaimu. Na'udzubillah. Tetapi kalau diri yang kita amal, alhamdulillah, masa peluang banyak lagi yang lain, kita pun gemar menuntut ilmu, dalam keadaan amalan kita terjaga, ilmu fardu ain kita terjaga, maka itu sangat-sangat digalakkan, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dan didatangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu perkara yang pertama. Selepas naik matahari, sebelum gelincir. Daripada start matahari naik sampai sebelum gelincir. Perkara yang kedua disebutkan, kalaulah disebutkan adalah perkara-perkara yang menghalang, tetapi bila kita dah dapat yang itu, engkau masyghul dengan ibadat yang sunat, daripada zikir dan membaca Al-Quran. Mana ketika itu kita pun isilah dengan zikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dan mengucap tasbih subhanallah, dan mengucap selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu, kata Syekh Abdul Samad, daripada darjat al-abidin, darjatnya tingkatan seorang yang dipanggil golongan hamba-hamba Allah, dan itulah tariqah as-salihin, dan itulah jalan orang-orang saleh, iaitu mereka sentiasa berzikir, sentiasa bertasbih, sentiasa membaca Al-Quran, dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Maksud setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat itu maka kena datangkan keikhlasan. Ikhlas kita kepada Allah, dan jangan riak dan ujub dan takabbur.
Kadang-kadang itu ujian kita. Kadang-kadang kita dipermudahkan ibadat, ujub boleh datang. Ujub ni dia tak tayang kat orang. Tapi dalam hati dia, dia rasa, aku ni terpilih lah. Aku ni. Nampak tak? Dia ujub. Daripada ujub tu, bila dia jumpa orang, dia akan jadi takabur. Dan bila dia ibadah, dia akan jadi riya. Maka kena ikhlas. Apa maksud ikhlas? At-takhallus min ghairi siwa. Apa ni? At-takhallus min al-ghairi siwa Allah, iaitu menghapuskan kepada yang selain daripada Allah. Ikhlas dalam hati kita ni hapuskan. Yang itu yang kita usaha yang sebelum ni kan. Yang mensyambah tadi keluar dalam hati kita. Letakkan dalam hati kita Allah. Bukannya langsung dalam hati kita. Itu dulu Buya pernah sebutkan. Ada beberapa ulama di antara dalam Risalah Kusyairiyah, maka disebutkan al-ikhlas, iaitu al-ikhlas, iaitu ikhlas itu apa dia? Orang yang ikhlas itu apa dia? Iaitu adamul ikhlas. Al-ikhlas, adamul ikhlas. Macam tu ke Buya sebut dulu? Al-ikhlasu adamul ikhlas. Yang membawa maksud wallahu alam, tapi maksud dia ikhlas tu maksudnya apa? Tiada ikhlas. Ikhlas tu maksudnya apa? Kalau pada diri kita, ikhlas tu maksudnya apa? Tiada ikhlas. Bila orang masih perasan dia ikhlas, dia belum ikhlas. Ikhlas macam mana? Dia pun tak perasan dia ikhlas. Subhanallah. Maknanya ikhlas tiada ikhlas. Ala kulli hal kita usaha. Allah perhati kan. Allah ni maaf dia perhati hamba-hamba dia. Dia tahu siapa hamba dia yang usaha. Sebab dia nak bagi, dia bagi. Dia tak nak bagi, ikut Allah. Allah yang berkehendak. Tapi dia tahu kita usaha. Maka kerana itu disebutkan wama dalam ayat Allah surah Al-Bayyinah ayat 5 tu apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah aku perintahkan kecuali untuk menyembah akan Allah itu, untuk mereka menyembah akan Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mereka itu apa? Tulus, ikhlas, mukhlisin kepada Allah. Dia mukhlisin, ikhlas, macam Buya akan sebut itu, iaitu kalau yang biasa kita dengar ikhlas itu maknanya melakukan sesuatu hanya kerana Allah. Maka sebagai ulama kata macam mana? Maka takhallus, usaha untuk menghapuskan segala yang ada selain Allah dalam hati kita. Maknanya bila kita ada rasa nak bergantung pada makhluk, maka ingat Allah, latih hati kita. Allah ada. Memang susah. Kadang-kadang kita cakap senang, tapi bila kita nak buat susah. Tapi tak apa, kita usahalah. Kadang-kadang kita diuji Allah. Nak orang tahu apa kita buat, nak orang terima kasih pada apa yang kita buat, nak orang hargai. Memang. Jadi walau macam mana pun kita cuba bezakan. Contoh kalau kita tarbiyah anak kita, ikhlaskan hati kita, ini aku nak tarbiyah, bukan nak minta dia orang hormat aku, tapi aku nak beritahu dia adab kita. Bila kita ni orang berbuat baik pada kita, maka balaslah dia dengan kebaikan. Kita ajar. Kita ajar dia kita. Lebih-lebih kepada para guru. Bila dia sebut tentang adab, sebut macam-macam tu,
tujuannya untuk mentarbiyah. Dalam masa yang sama dia sentiasa, guru-guru ini sentiasa beristighfar pada Allah supaya dia tidak memaksudkan benda itu untuk kepentingan diri dia, tetapi adalah ikhlas dengan kerana menyampaikan ilmu dan mentarbiyah. Tadi tu kita mana-mana guru kita belajar, doakan guru kita tu. Jangan kata buruk kat dia. Doakan, ya Allah, jadikanlah guru ini ya Allah, dia telah menyentuh hatiku ya Allah, maka kurniakanlah dia agar dia dapat beramal dengan apa yang dia sebutkan, berikan kekuatan padanya ya Allah. Kita doakan, itu tanda terima kasih kita. Bukan kita bersangka buruk pada dia, tapi memang keadaan kita selagi mana manusia, kita bukan maksum, maka sentiasa terdedah kita. Tidak mustahil untuk seseorang itu rasa ujub pada diri dia, takabur, hasad. Tapi beza dia bila antum berilmu dan beramal, bersuluk, maka antum kalau mari benda tu, dia akan datang perasaan menyesal pada perkara tersebut. Dan kita akan bertaubat kepada Allah. Ini orang panggil pada peringkat nafsul lawamah, iaitu kadang-kadang kita bila buat salah, kita akan rasa tak sedar hati dan kita rasa bersalah, maka kita akan mohon pada Allah pengampunan. Itu penting. Kali itu Allah kata apa? Memang kita takkan lari. Tapi jangan leka. Tadi tu Allah kata, inna ibni Adam khata. Nabi SAW bersabda, inna ibni Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Sesungguhnya anak-anak Adam tu memang banyak buat salah. Dan sebaik-baik orang salah adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Kalau kita ni nak jadi baik tu susah, jadilah orang yang terbaik, orang salah yang terbaik. Orang salah yang terbaik ni macam mana? Yang sentiasa bertaubat kepada Allah dan usaha untuk ubah. Boleh insya-Allah. Kita sama-sama cuba insya-Allah. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang kedua ni, kalau kita terhalang daripada menuntut yang lebih afdal, maka jangan kosongkan waktu kita itu. Isikan dengan selawat, isikan dengan zikrullah, isikan dengan tasbih, telinga kita mendengar zikir, mata kita melihat ayat-ayat Al-Quran. Nampak tak? Sambil-sambil kita masak tu boleh. Sambil kita menyapu kita boleh. Bila kita sapu-sapu tu subhanallah, 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 subhanallah. Tak pernah. Jadikan dia adat ya. Bila jadi adat, sapu aja kita dah boleh sebut subhanallah. Dia akan keluar mudah. Tapi permulaan tu memang susah lah. Sebab kita nak chopkan benda tu. Kita nak Allah chop pada kita. Tapi bila dah biasa, insya-Allah. Kalau tak, dia jadi adat yang lain. Sambil kadang-kadang budak-budak sekarang dengan earphone dekat telinga dia. Sambil sapu-sapu dia nyanyi-nyanyi. Kan, ambil masak. Pohon beringin, daunnya rindang. Habis Helio masuk dalam. Tak, maksud kita masak-masak. Kadang terbiasa orang perempuan, kadang dia suka nyanyi kat dapur. Kadang-kadang orang perempuan yang dah kahwin ni dia suka nyanyi kat dapur. Sebab masa dia bujang dulu, mak dia kata jangan nyanyi, takut lambat kahwin. Jadi lepas kahwin dia pun nyanyi. Sebab jadi tak betul lah tu. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bila buka ayat Quran di rumah, kita biar benda Quran tu dibaca, tapi dalam masa yang sama kita nak rumah kita tu dihiasi ayat Quran, tapi kita tak ada adab. Bila Quran memandang kita duk bercakap, gelak dan sebagainya, maka tu tak ada adab dengan kalam Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, bila dibacakan kepada kau Al-Quran, maknanya kau mendengar Al-Quran, fa'ansitu, maka dengarlah bacaan itu. Nampak? Maknanya diam, beradab. Ini kadang ada pergi buka Quran bagus. Inilah silap bila tidak ada guru, akhirnya dia ingat dia buat benda baik, tapi rupanya dalam benda baik dia buat itu dia mukhalafah adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak betul. Buka tu jaga adab. Kadang-kadang kita tak betul tu. Kalau tak, bukalah qasidah. Paling kurang. Kalau nak buka Quran, biar pastikan kita duduk dan dengar. Ataupun kita tak buat sesuatu benda yang mukhalafah adab.
Tapi kalau takut kita terbuat, maka buka lawat ke, atau bukakanlah qasidah ke, walaupun disuruh juga kita beradab, tapi sekurang-kurangnya ianya tidak ada nas yang qat'i, maka ringanlah sedikit untuk hamba-hamba Allah. Maka bukalah yang itu. Buka qasidah, ada di situ pujian-pujian juga, ada di situ zikir juga. Maka seterusnya disebutkan kalau dah buat yang tu masuk perkara yang ketiga. Tadi perkara yang pertama yang paling afdal. Perkara yang kedua kalau tak mampu yang itu. Perkara yang ketiga. Dengar, disebutkan apa dia perkara yang ketiga? Perkara yang ketiga bahawa masyghul engkau dengan suatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin. Dan engkau perbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukminin. Nampak tak disebut? Iaitu kalau sekiranya kita sebahagian bahasa Buya mengaji dulu, yang ketiga, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat ni, yang kedua dengan yang ketiga ini dia boleh pilih. Ada sebahagiannya mengatakan demikian. Walaupun ada sebahagian mengatakan ikut tertib juga. Tak apa, kita baca dulu. Yang ketiga bahawa masyghul engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin. Dan engkau perbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan dalam hati orang mukmin. Dulu Buya pernah sebut hadis-hadis. Maknanya menggembirakan hati mukmin, buat kebajikan, bantu jiran, berkhidmat. Maka tengok kita baca lagi. Atau engkau perbuat akan suatu yang memudahkan dengan dia segala amal yang saleh seperti berkhidmat kepada fuqaha yang salihin dan ulama sufiyah dan ahli din, ahli agama, yakni orang yang beragama, dan yakni orang yang beragama. Baik. Kalau lihat kat sini dulu dia pernah sebut satu hadis Rasulullah. Hadis yang saya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal, sebaik-baik amalan itu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan alal mukmin, ke atas seseorang mukmin. Contoh yang diberi oleh Rasulullah dalam hadis ni apa dia? Kasauta auratahu. Kan kita kata, habis ustaz, habis Buya, saya nak buat baik apa tu? Buat baik ni banyak. Cuba tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis Rasulullah itu mendatangkan contoh. Nabi mengatakan apa dia? Kasauta auratahu. Iaitu engkau melakukan kebaikan, kebajikan macam mana? Dengan memakaikan mereka pakaian. Maksudnya, mungkin ada orang yang pakaiannya sedikit, orang susah, orang miskin. Kan ramai? Kan? Kita bagikan pakaian kita. Tak apa. Kadang-kadang kita nak buat baik ni ujian banyak. Kadang kita mampu nak bagi pakaian lama. Elok. Mungkin ada pula, alah, bagi pun pakaian lama. Bagilah yang barulah ikhlas. Tu. Adalah jiran entah mari mana. Dah itu yang kita mampu. Dah itu yang kita ada. Kalau kita simpan pun buruk saja. Tak apa bagi. So di masa akan datang, kita usaha. Kalau ada yang cakap macam tu, kata, betul cakap awak tu. Memanglah yang terbaik saya bagi maju. Tapi saya setakat ni mampu yang ini saja. Hati saya mampu yang ini. Dan saya ingin nak buat yang itu. Doakan saya. Biar dia bengang kata. Dialah tu. Kadang yang bercakap ni pun tak ada pun bersedekah. Dia bercakap je. Pedulikan orang-orang yang bercakap ni. Kita buat apa yang itu baik. Itu dah baik dah tu. Di masa akan datang minta Allah permudah lebih baik lagi. Bagikan pakaian. Kasauta itu contoh. Nabi kata kasauta auratahu au ashba'ta jawa'atahu, ataupun cuba kenyangkan dia orang. Ada orang susah makan buat ni musim-musim PKP ni kan. Ada orang yang lapar kan. Bagikan makanan kat dia orang. Bagikan, memudahkan dia orang. Sekarang ni macam-macam kan, di luar negara macam-macam juga, di Palestin, di India dan sebagainya. Di Malaysia ini pun banyak, cuma kita nak kena tahu aja. Memudahkan, Allah permudahkan. Itu pasal JK cuba tinjau-tinjau.
dekat kampung kita tu ada tak orang susah, bantulah. Masing-masing boleh bantulah, bukan mesti jemaah bantu setiap seorang. Kan? Kemudiannya dia apa lagi contohnya? Au qadaita lahu hajatan. Maknanya ataupun sempurnakan hajat dia. Ada orang berhajat, dia ada hajat, nak buat begini, kita bantu hajat dia. Dia berhajat, kalau boleh ada basikal mudah dia nak pergi kebun, setakat ni di jalan kaki. Kalau kita tak ada duit, bagikan basikal dia. Belikan basikal kat dia. Atau buatkan basikal kat dia. Kan? Ataupun ada orang berhajat, contohnya minta kita tolong hantar dia ke hospital, dia tak ada kenderaan. Sempurnakan hajat. Ada pula yang datang minta hajat nak nikah dengan kita, jadi bini nombor 2, yang itu kena bincang dulu. Yang tu kena bincang dulu. Yang semua hajat kau buat. Abang bukan tak nak kahwin sangat ya. Tapi Ustaz Fatil beritahu baru ni, inilah yang terbaik. Kita sempurnakan hajat orang. Nama aku juga kau pakai. Kan? Jadi tak maulah macam tu. Jadi ada benda, maknanya hajat-hajat yang tak perlu untuk berbincang dan sebagainya, itu jalan. Tapi kalau yang macam itu, perlulah memikir lebih dalam. Au qadaita lahu hajah. Okey, itu antara contoh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam buat kebaikan. Kemudiannya disebut juga di situ yang memudahkan dengan dia segala amal yang soleh, seperti berkhidmat kepada fuqaha yang soleh. Cari para ulama, cari orang-orang soleh, kita khidmat dengan dia. Sebab khidmat dengan orang soleh ni, ya Allah Tuanku, satu nikmat lagi, satu rahmat, satu kemudahan Allah bagi juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok contoh-contohnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada kitab-kitab para ulama kita, contohnya dalam kitab Manhajus Sawi, dalam kitab An-Nawadir, sebagaimana disebutkan Buya kongsikan, diriwayatkan dalam beberapa athar kalam-kalam sahabat dan tabi'in, Allah Ta'ala yuhasibu abdan. Ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada di kalangan athar. Athar ni kita kena faham, dia sama ada datang daripada para sahabat ataupun para tabi'in atau tabi'in. Maka disebutkan satu perbahasan berkenaan dengan athar yang di kalangan datang daripada kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'in, yang mana menceritakan bahawa di hari kiamat nanti ada jenis manusia yang dihisap oleh Allah. Yuhasibu abdan fatarajjaha, walau macam mana pun ini bergantung dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Tapi ini satu kelebihan. Bukan mewajibkan mesti macam tu. Tapi dengan sebab itu Allah memudahkan sebahagian hamba. Maka Allah menghisap seorang hamba dia. Fatarjahu sayyi'atuhu. Maka dikisahkan, diriwayatkan, diberitahu bahawa bila hamba ini dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka didapati kejahatan dan dosa yang dia lakukan menguasai. Fayu'mar bihi ilan nar. Maka diperintahkan kepada orang ini untuk dicampak ke dalam neraka. Ya, fa idza dhuhiba bihi, maka bila dibawa oleh malaikat ke dalam neraka, yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihi salam, ketika itu Allah berkata kepada Jibril, adrik abdi, dapatkan kembali hamba-Ku itu. Tiba-tiba Allah suruh panggil hamba itu. Was'alhu, dan Jibril kau tanya pada dia. Was'alhu. Sebelum masa tu tak dicampak dalam neraka lagi, maka Allah kata tanyakan padanya. Hal jalasa fi majlisin alimin fid dunya. Tanyakan pada dia, adakah dia pernah di dalam hidup dia duduk di dalam majlis seorang yang alim, iaitu alim yang beramal dengan ilmu, alim yang sungguh, bukan alim yang ulama usul, tapi alim yang sungguh, ya Allah redha, Allah kasih. Fa'aghfir lahu bi syafa'ati. Maka Allah kata, kalau tanyakan pada dia, pernah tak dia duduk dalam hidup dia majlis seorang yang alim, maka aku akan ampunkan dia dengan syafaat orang alim itu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayas'alul 'abda, maka Jibril bertanya hamba itu. Fayas'alul 'abda Jibril fayaqulu,
Maka dikatakan, orang ini jawab, hamba ini jawab apa? Ma jalastu. Aku tak pernah duduk sungai duduk aku. Majlis orang alim. Maknanya duduk majlis dia belajar ilmu. Fayaqulu Jibril, ya Rab. Maka Jibril berkata, ya Allah, anta a'lamu bihali abdik. Engkau lebih mengetahui sebenarnya hal hambamu. Ini menunjukkan bahawa Allah sebenarnya bukan tak tahu. Tapi Allah saja buat begitu sebagai ajaran kepada kita. Dan itu Jibril kata, engkau lebih tahu hal keadaan hambamu. Maka telah aku tanya dan dia berkata, dia tidak pernah duduk. Maka Allah berkata, fayaqulu salhu. Maka Allah berkata pada Jibril, tanyakan kepadanya, hal ahabba aliman. Dia memang tak pernah duduk majlis ilmu. Tapi tanyakan kepada dia, adakah dia pernah merasai cinta, merasai mencintai orang alim? Maka ketika itu, fayas'aluhu, Jibril tanya hamba itu. Fayaqulu, hamba ni jawab apa? La. Tak. Dia tak pernah. Tak pernah pun rasa cinta pada orang alim. Tak ada seorang alim pun dia kenal. Yang dia kenal orang-orang yang bukan alim lah. Orang-orang kebanyakan orang-orang yang buat maksiat dan sebagainya. Fayaqulu ya Jibril, salhu. Maka Allah kata, teruskan bertanya kepada hamba-Ku itu, hal jalasa ala ma'idatin ma'a alim. Tanyakan pada dia, wahai Jibril, pernah tak dia duduk walaupun dia tak cinta, dia tak pernah duduk majlis ilmu, dia dengan seorang alim, dia tak cinta orang alim, tapi Allah suruh tanya, pernah tak dia duduk makan sekali bersama orang alim? Fayas'aluhu, maka ditanyakan Jibril kepadanya, fayaqulu, orang ni jawab apa? La, tak juga. Fayaqulu ya Jibril, salhu man ismuhu an nasabihi, fa in wafaqa ismuhu isma alimin ghufira lahu. Subhanallah. Allah suruh tanya lagi. Allah kata, kalau begitu tanyakan pada dia, apakah nama dia dan apakah nama keturunannya? Kalaulah nama-nama itu, nama dia atau nama keturunannya ada berkebetulan sama macam nama orang yang alim, maka aku ampunkan dosa. Ghufira lahu. Fayas'aluhu fala yuwafiq. Bila ditanya, nama dia pun tak sesuai dengan orang alim, nama keturunan dia pun tidak sesuai dengan orang alim. Fayaqulu Jibril, maka dikatakan, Allah kata pada Jibril, khudh biyadihi wa adkhilhul jannata. Tiba-tiba Allah kata pada Jibril, dah semua jawab tidak, tiba-tiba Allah kata, pegang tangannya wahai Jibril dan masukkan dia dalam syurga. Terpelanjak Jibril. Masuk juga syurga. Macam mana ni? Kemudian Allah berkata, sebab Allah mengetahui sebenarnya, saja Allah buat begitu. Maka Allah kata apa? Fa innahu kana yuhibbu rajulan kana dhalika ar-rajul yuhibbu aliman. Sebab aku mengetahui bahawa dia pernah suka seorang lelaki, yang mana lelaki yang dia suka itu mencintai para ulama, maka dengan sebab itu aku ampunkan dosanya bi barakatihi, dengan keberkatan kawannya itu tadi yang mencintai para orang alim. Nampak? Ini kelebihan apabila bila kita mencintai, ada dalam hati kita. Kasih betul, telus daripada hati kita. Hasya lillah, na'uzubillah, apabila ada orang-orang yang belajar menuntut ilmu menggunakannya untuk orang tunduk pada dia dan sebagainya, na'uzubillah. Tidak ada niat mereka begitu. Cuma inilah kelebihan. Itu pasal dia selalu pesan, ada anak-anak kita yang cerdik, salurkan dia untuk dia menjadi orang alim. Sebab syafaatnya cukup besar, tuan-tuan. Syafaatnya cukup besar. Antum semua kena faham. Syafaat untuk kita, syafaatnya untuk jiran tetangga kita, cukup banyak. Bila ada orang alim yang beramal pada ilmu. Bayangkan kalau seluruh anak kita itu orang yang alim, orang yang hafaz Al-Quran, orang yang hafaz hadis, yang cinta Rasulullah SAW. Bukan sekadar kita saja yang insya-Allah dipelihara oleh Allah, bahkan jiran tetangga, anak-anak murid kita, orang-orang yang berbuat baik pada kita, bahkan orang yang mencintai, orang yang mencintai kita pun mendapat manfaat. Ini bukan mesti setiap individu, jangan silap faham. Athar ini membawa maksud kelebihan itu ada.
Siapa yang Allah pilih? Wallahu ta'ala. Allah melihat hati masing-masing. Allah buat apa yang nak. Tapi kelebihan itu ada pun tidak? Ada. Jangan tanya apa Allah buat. Allah pilih ke tidak aku. Jangan tanya yang itu. Tanya diri kita. Ada tak aku buat sebagaimana kelebihan yang Allah letak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, insya-Allah. Nah, duduk makan sekali. Ini tidak. Kena tegur sikit merajuk dah. Tanya khabar pun tidak dah. Ini mengarut ni. Kadang Buya pun malas layan ke kadang. Ada jenis-jenis macam ni. Pulanglah. Ikutlah pemikiran dan bisikan syaitan tu. Bukan nak rujuk para ulama'. Dah bisu aja semua. Terpulanglah masing-masing. Mudah-mudahan antum dapat orang alim yang antum rasa antum boleh dekat, antum boleh boleh, kalau boleh ada ketika besok bila dah tak ada COVID ni, duduk semakan dengan dia. Nama-nama kan itu, nama-nama anak-anak, bubuh nama-nama para ulama, nama-nama orang saleh. Lebih-lebih lagi nama-nama Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buya teringin nak bubuh apa anak lelaki Umar. Tapi itulah setakat ni tak nampak lagi. Doakan Buya dapat pula anak lelaki. Sebab dah ujung-ujungnya anak perempuan lagi. Jadi anak lelaki dah 5, anak perempuan dah 4. Jadi berdoakan untuk dapat keluar lagi anak lelaki. Bagi nama Umar, iaitu Buya sendiri. Yang sebelum-sebelum itu mendahulukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abdullah, Muhammad, macam itulah. Ala kulli hal khair. Makanya buat demikian. Lagilah zaman sekarang ni, kata tiba ke ada yang datang, Buya saya dapat cucu. Buya pun kata, bubu nama Fadil. Fadil? Fadil, ya Allah, kampungnya Fadil. La ilaha illallah, nak panggil pun Dil. Macam Abang Long Fadil pun ada juga. Cerita Abang Long Fadil. Dah. Jangan macam tu. Tak apalah, Buya bukan ulama', tapi ada ulama'-ulama' yang sebagaimana Fudail bin Iyad. Itu lagi lah tu. Fadil tu tahan lagi. Fudail. Bubu nama anak Fudail. Seorang ulama' besar, Fudail. Kalau tak nak lah Buya, Fudail bunyi pelik. Ni orang zaman sekarang, itu yang bila akhirat Allah tanya pun di akhirat ada yang tak perfect langsung. Sebab apa? Sebab nama semua nak nama-nama up to date. Nak nama-nama hebat. Nama-nama ulama' biasa-biasa je. Tak boleh je tu. Bubu. Antum tahu tak? Buya dulu masa kat Mesir, Buya dapat sanad hadis tau. Sanad hadis ni, yang meriwayatkan hadis ni, semua daripada awal, iaitu daripada Rasulullah, namanya Muhammad. Orang panggil sanad al-Muhammadiyah. Buya dapat tu sebab nama Buya Muhammad Fadil. Buya mula dengan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW diriwayatkan daripadanya Muhammad juga, iaitu Imam Bukhari, namanya Muhammad. Maka dia ambilkan. Kemudiannya Muhammad sampai Buya meriwayatkan Muhammad. Jadi kalau Buya meriwayatkan nanti bawah anak-anak murid yang nama Muhammad dapat Muhammad. Orang bagi sanad Muhammadiyah. Subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan antum nama-nama antum dia berkata besok dapat anak, cari nama. Jadi insya-Allah ni Buya kalau dapat doakan dapat anak lagi, ada rezeki. Kalau tak, Buya dapat dulu perempuan yang boleh pula melahirkan anak yang lain, iaitu anak lelaki. InsyaAllah bengang orang perempuan dengan gatalnya lah Buya. Tak gatal. Doakan Buya kahwin 4 kalau dipermudahkan, insya-Allah. Supaya lahir lagi banyak hufaz. Mudah-mudahan alim ulama berfikir biar luas sikit, buka fikir. Jangan fikir gatal lah, fikir apa. Suami kau tu yang gatal. Tak kahwin, tapi duduk tengok anak perempuan orang. Bukan antum lah. Itu bahasa orang kampung lah bercakap. Suami kau yang gatal, kata aku lah. Kan? Dia tu lah. Wallahu ta'ala alam. Tapi Buya setakat ni tak adalah niat. Maksud sebab kita tahu kemampuan dan sebagainya. Tapi Buya tengok para ulama, kalau betul niat kita nak melahirkan lagi orang-orang dah antum semua anak-anak suruh jadi engineer, suruh jadi pegawai bank, semua nak jadi bawa Grab. Tak kira lah, jangan jadi ulama sudah, bawa Grab pun tak apa. Driver taxi, nak jadi orang-orang hebat, peniaga, kaya. Ada tak? Semua tak nak. Biar aku je lah, tak apalah. Anak-anak kita lah. Kadang itu tak boleh seorang. Kena ada 2-3. Itu pasal ulama kahwin ramai. Lepas tu kau kutuk pula dia. Memanglah kau tak bangkit dengan mereka itu. Na'udzubillah min zalim. Busuknya hati kita. Dahlah kita tak nak anak-anak kita cerdik suruh jadi ulama. Kita mengatakan pula mereka.
Baik. Kemudiannya disebutkan apa lagi? Disebutkan apa tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang khidmat kepada fuqaha. Apa lagi Buya boleh kongsikan sini dalam kitab Fawaidul Mukhtarah? Disebutkan lagi antaranya Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi, Imam Baghawi disebutkan apa dia? Bisanadihi, dengan sanad dia, an Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, Abdullah bin Umar. Cuba tengok Nabi ketua kepada segala orang alim, ketua kepada segala ulama. Dan ulama itu pewaris kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Cuba tengok sahabat-sahabat yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Maka para ulama mendatangkan satu riwayat sanad daripada Imam Al-Baghawi, disebutkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dengar, disebut satu hadis dia pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Qirtas, dalam kitab Majma' Zawaid juga ada yang diriwayatkan Imam Al-Hafiz Al-Haythim. Hadis ini menyebutkan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yadfa' Allahu akbar, la yadfa'u bil muslim as-salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-balad." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mempertahankan, iaitu akan mempertahankan atau memelihara dengan seorang muslim yang saleh. Maknanya seorang muslim yang saleh saja Allah pelihara dengan sebab dia mi'ati ahli baitin min jiranihi, 100 ahli rumahnya, termasuklah dalam 100 itu jiran-jirannya daripada bala. Maksudnya dalam rumah dia tu, kalau contoh ada 7 orang, maka dikira keliling dia itu 100 orang, maka Allah pelihara mereka itu daripada bala. Subhanallah. Maknanya bala yang maknanya kerosakan kepada dirinya, kecuali bala-bala yang dimasukkan sini, bala-bala yang merupakan Allah nak naikkan maqam seseorang, itu cerita lain. Tapi maknanya bala atas dasar Allah nak buat sebab dosa-dosa mereka terampunnya, mereka itu dipelihara, mereka itu iaitu dengan sebab orang soleh yang ada berdekatan dengan mereka. Kerana itu kita besok kalau cari-cari rumah, anak-anak beli-beli rumah, tanya dia, bukan hanya dekat dengan surau dan masjid. Orang macam ni, sebelah ni pula orang macam ni, yang ini orang tak semayang, depan tak semayang, belakang tak semayang, kiri tak semayang, kanan tak semayang. Jadi tak maulah macam tu, kan? Cari. Jangan nak prestige sangat. Cari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita, Allah pelihara kita. Maknanya apa lagi? Kemudiannya ada lagi boleh datangkan apa ni, satu disebutkan oleh Imam Habib Abdullah Alwi Al-Haddad. Nampak Imam Habib Abdullah kata apa? Kadang-kadang kita kata, "Ustaz, saya kawan dengan soleh ni, ada ustaz tu dekat dengan rumah saya kawan dengan dia. Dia memang soleh, memang alim. Tapi ustaz, macam tak ada apa-apa pun ustaz. Saya makin susah, baru ni kena buang kerja. Lepas tu pula baru ni pergi nak ambil wuduk, terpelek dekat belakang tu dah ada buku lali saya, dah patahnya. Lepas tu pula macam-macam lah. Padahal saya rapat dengan ustaz, saya selalu hantar bubur kat dia, saya selalu bagi pakaian, saya bagi, saya kalau dia lalu saya senyum, saya tolong dia. Tapi ustaz, saya tengok macam susah dia, macam tak ada apa-apa perubahan pun." Kadang-kadang mungkin orang tanya macam tu dah. Cuba dengar Habib Abdullah kata. Habib Abdullah kata apa? Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Amin. Ma tadhhar barakatus salih. Ni di pengalaman Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah mengatakan apa? Tidak nampak keberkatan orang saleh
ala man tinggal tu, baru kita nampak keberkatan itu Allah beri pada kita. Cuba tengok apa kata-katanya lagi. Wal waliyu yakunu i'tina'uhu biqarabatihi wal la'idhina bihi ba'da mautihi akthar min i'tina'ihi bihim fi hayati. Sebagaimana kita tahu, orang yang saleh, orang yang mati di jalan Allah, berjuang menyampaikan agama Allah, mereka ni sebenarnya tidak mati dalam kubur mereka. Kan? Allah sebut dalam Quran apa dia? Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hum ahya. Mereka tak mati, mereka hidup. Dan mereka hidup dalam tu kita tak perasan. Bila maksud mereka hidup di dalam itu, maka mereka boleh berdoa, boleh meminta amal, boleh berdoa, boleh berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang macam ni, Habib Abdullah mengatakan bahawa seseorang wali itu, penjagaan dia dan doa dia kepada orang-orang yang dekat dengan dia, yang rapat dengan dia selepas mati dia, lebih banyak daripada penumpuan dia kepada orang yang dekat dengan dia masa dia hidup. Sebab apa? Li'annahu fi hayatihi mashghulun bitaklif. Sebab masa dia hidup tu, dia tu sibuk dengan bebanan-bebanan. Boleh faham tak? Bini lagi, mak lagi, bapak lagi, pak mentua lagi, mak mentua lagi, adik-adik ipau lagi, macam-macam PL ada, macam-macam perangai ada. Dia duduk serabut dengan benda tu. Macam mana dia nak bagi tumpuan juga kepada anak-anak murid dia? Dia boleh berdoa. Tetapi bila dia dah mati dan Allah takdir dia hidup dalam kubur dia, maka ketika itu tumpuan dia 100% banyak mendoakan kepada anak-anak murid dia dan sahabat-sahabat dia. Masa tu baru kita perasan bila dia dah meninggal, barakah. Kita yang duduk sebelah dia tu baru dapat barakah ketika itu Allah beri keberkatan. Ini kata Habib Abdullah Al-Haddad, orang panggil khibrah, pengalaman dia bila bersuhbah dengan para awliya, bersahabat dengan para kekasih Allah. Bukan dalil, bukan hujah, kena faham. Tapi ini pengalaman. Tak mustahil boleh menjadi pengalaman kita juga. Tapi ini pengalaman orang saleh. Apa lagi pengalaman kita nak cari selain pengalaman orang saleh? Ada. Daripada kita tanya pengalaman-pengalaman orang asli, pengalaman-pengalaman entah siapa-siapa tu. Ustaz, saya ada pengalaman dulu Ustaz. Saya pernah panjat pokok. Ada cerita buat pengalaman tu buat apa? Baik pengalaman-pengalaman yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya, kerana itulah dipesan kepada kita oleh para ulama kita, maka perlulah yang bagi talabud doa, iaitu perlu kita meminta doa, minta ijazah daripada para alim ulama, para wali ketika dia hidup. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan kita selepas mereka wafat, segalanya itu memberi manfaat disebabkan mereka. Allah yang beri, bukan mereka, tapi disebabkan mereka. Keberkatan daripada mereka. Keberkatan, asbab barakah. Nampak tak? Jadi kemudian itu kita syukur sebelum ni kita dipermudahkan masa awal-awal dulu. Dipermudahkan Allah, madrasah kita diasaskan oleh Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana orang kelilingnya dunia, majoritinya mengangkatnya, memuliakan datang ke Mesir. Ketika itu dia dalam masjid, dia mengajar. Dia orang alim sungguh. Allah, 2 kali Jumaat ni alim sungguh. Kalau antum pergi tengok dia ada 2 rumah. 2 rumah tu maksudnya setiap satu rumah tu 3 tingkat tinggi. Jadi Buya ingat 2 rumah tu dia duduk. Dia duduk yang sebelah tu aja, yang 3 tingkat tu. Maknanya bawah mungkin anak dia kat tengah, atas tu mungkin anak dia. Besarlah rumah, macam 3 tingkat rumah tu, 3 tingkat tapi cantik lah. Sebelah lagi 3 tingkat tu kita ingat kuasa dia. Dah, 3 tingkat itu kitab dia saja. Kitab bawah tingkat kitab dengan subhanallah. Pernah anak murid dia tanya satu kitab, dia kata pergi cari kat perpustakaan. Anak murid dia Syekh Usama Al-Azhari cari kitab tak jumpa. Yang dia suruh cari. Bila dia jumpa Dr. Jumaat, dia kata aku dah cari puas dah 3 tingkat tak jumpa.
Kau silap tu. Kau pergi kepada tingkat 2, iaitu kau pergi kepada almari sekian, di hujung sekian. Kau akan nampak di hujung itu ada beberapa buah kitab, maka dia di sebelah buku yang berwarna sekian. Maka buku itu gini, dan kau akan dapati dia terselip di antaranya. Maka dia pergi memang betul dan tepat. Nampak tak? Ni Dr. Ali Jumaat, bertempat kitab dia pun dia tahu. Alim sungguh. Dia hebat. Dia tu masa tengah mengajar, Habib Umar masuk masjid, dia pun berhenti mengajar. Dia kata telah datang kepada kita waliyun min awliyaillah, iaitu kekasih di antara kekasih Allah, wali di kalangan wali-wali Allah. Maka insya-Allah selebih semaya kita akan mendengar sepatah dua kata daripada beliau. Subhanallah. Mananya orang yang ni, dan alhamdulillah kita yang di Ceruk Kampung itu dirasmikan oleh beliau, iaitu wali min awliyaillah Habib Umar. Maka jagalah pemberian Allah. Buya pesan pada antum, jagalah pemberian Allah. Memang cara Buya agak keras, tapi sebenarnya nak menunjukkan haris, nak menunjukkan rasa besarnya nikmat Allah itu bukan pada Buya saja, semua sekali yang ada di situ, termasuklah antum yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih bersama. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dan teruskan amanah yang telah diberikan oleh muallim ulama, wali min awliyaillah ini, insya-Allah. InsyaAllah benda kita akan pergi semua, maka pelapisnya akan meneruskan. Maka pelihara daripada hasad, pelihara daripada fitnah, pelihara daripada dengki, peliharalah diri kita dan madrasah ini daripada orang-orang yang cuba menjatuhkannya, yang tidak menghormatinya, yang bersangka buruk kepadanya. Maka kita mudah-mudahan Allah SWT pelihara. Kerana itu kita sangat bersyukur. Lepas tu Syekh Nuruddin pun pernah kenal kita, pernah mengajar di tempat kita. Cuma sekarang ini Allah tarik sementara muhasabah diri kita. Dengan beli pernah datang, dan banyak juga ulama-ulama pernah datang sebelum ini. Habib Abdul Rahman keturunan Rasulullah juga pernah datang. Walaupun kita mungkin tak sehebat sekolah-sekolah lain yang sentiasa dihadiri mereka oleh ulama-ulama, tapi kita syukur. Apa yang ada tu syukur. Kadang yang kita dapat tu kita tak syukur, duk sibuk nak itu nak ini. Kadang kita duk kata Allah Ustaz Fadil ni tempat dia tak ramai pun ustaz yang datang, ulama datang. Kan sebelumnya ada yang tak syukur yang itu. La in syakartum la azidannakum. Kadang-kadang satu tempat dihadiri seorang ulama sekali saja, tapi telusnya dia, syukurnya dia yang luar biasa kepada Allah, maka dengan satu ulama itu saja sudah cukup menyelamatkan seluruh. Ini tak ada, kita ni duk heboh nak glamour je. Sekolah insya-Allah madrasah itu ada orang-orang saleh. Antum orang-orang saleh insya-Allah. Ini. Maka disebutkan, itulah di antara ya. Jadi ambillah peluang, minta berdoa dan sebagainya ya. Kita sama-sama insya-Allah doa, mudah-mudahan Allah angkat Covid ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa para ulama, dapat dipermudahkan, dapat berhubung. Tapi yang kita sudah berhubung kepadanya, sudah pernah kita duduk dalam majlisnya, sentiasa doa dan sedekahkan Fatihah kepada mereka walaupun mereka masih hidup, dan yang telah mati, maka kita doakan Habib Omar, Al-Habib Akhtar, macam-macam para habaib, Al-Habib Ali Zainal Abidin, Al-Habib Saleh Al-Jufri, kemudiannya Al-Habib banyak, kemudiannya Syekh Nuruddin, Syekh Husni Genting yang sudah meninggal, syekh-syekh yang ada, kemudiannya para salihin yang datang ke madrasah, doakan. Itu menunjukkan berhubungkan diri kita dengan mereka. InsyaAllah. Buya ni asbab aja, tidak alim, tidak hebat, tidak alim ulama, kecuali pada pandangan seseorang. Bila dia memandang Buya sebagai itu, maka dia pun berdoa atas niat itu, dialah yang dapat. Buya tidak mengaku, Buya tahu diri Buya, yang mana ada kita sampaikan. Tapi apabila orang bersangka baik, maka dia mendoakan, Buya ni begini, aku doakan, maka dia yang dapat. InsyaAllah khair. Dia atas kesalahan, macam seorang Habib, Buya ingat lagi seorang Habib di Mesir, di Hadramah. Bila orang datang jumpa dia kata, Masya Allah Habib, tawaduknya kau. Tawaduk, mudah-mudahan kalau Allah ajar aku sikit daripada tawaduk, aku sangat bersyukur. Aku ni tak pandai tawaduk. Tengok, dia sebenarnya tawaduk ke? Dia pun dah tak perasan dia tawaduk. Sebab tawaduk tu dah jadi sifat dia. Nampak tak? Dan dia tidak meletak diri dia sebenarnya mana-mana tempat tinggi. Kemudiannya dia apa ni? Tapi orang ni tetap juga doakan kami, kau seorang ulama, kau seorang ahli baik, kau seorang yang dekat dengan Allah. Lepas kali dia senyum, dia kata apa? Dia kata,
atas sangkaan kau lah. Kalau kau bersangka aku demikian, dan aku mohon pada Allah, Allah jadikan aku sedemikian, bahkan lebih baik daripada itu. Tapi kalau kau bersangka demikian, maka berdoalah dengan sangkaan yang demikian. InsyaAllah Allah memakbulkan doa kau, Allah mengabulkan segala hajat kau, dan Allah memudahkan hidup kau. Khair. Macam tu lah. Baik. Kemudiannya apa lagi disebutkan lagi? Seterusnya. Boleh terus lagi ni? Boleh ya? Boleh. Boleh dia. Boleh. Sikit lagi. Perkara yang tadi, perkara yang Buya dah masuk perkara yang ketiga belum? Sudah Buya? Dah, Sudah. bahawa masyhur engkau dengan suatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin, dan engkau ya sudah. Buya sampai tadi, maknanya membantu para fuqaha, orang yang beragama, dan berkhidmat kepada segala guru kita. Nampak tu? Kata Syekh Abdul Samad, berpesan pada kita bila kita ada guru, ada yang mendidik kita, khidmatlah kepada dia, segala guru kita, dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan mereka itu. Maknanya bantu bukan sekali dua, berulang-ulang kita membantu, memudahkan mereka, memudahkan dakwah mereka, memudahkan kehidupan mereka, berulang-ulang memberi makanan dan pakaian mereka itu, dan mengusahai pada menyampaikan kehendak mereka, iaitu kehendak para salihin, kehendak para alim ulama, kehendak tuan-tuan guru sufi yang mana mereka memang nak bawa orang kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kita ansar dia. Kunu ansar Allah. Jadilah kita pembantu-pembantu agama Allah, membantu para ulama ini dan memberi makanan dan seterusnya. Apa lagi? Selain daripada para ulama itu, memberi makanan dan pakaian akan fuqara, memberi kepada makanan dan pakaian kepada fakir miskin dan akan orang miskin, dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit. Cuma sekarang ni kita nak ziarah orang sakit, ada pandemik dan sebagainya, tak apalah, cuma kita ziarah orang sakit dan berulang-ulang berjalan mengantar orang yang mati ke kubur. Kalau ada orang meninggal, kalau boleh iring jenazah. Dapat sekejap pun dapat lah. Tak dapat sampai kubur pun rupanya kat masjid tu. Pegang. Kalau untuk pelaksanaan guru-guru kita, para ulama kita, kadang-kadang bila dia ada peluang dapat sembahyang jenazah, cuba tengok. Dia akan cuba angkat jenazah tu. Ambillah contoh. Ikut macam dia buat. Itu tujuan dia untuk apa? Bukannya apa? Dia nak dapatkan apa? Ketika sihat, dia akan berhadapan dengan penghalang yang dipanggil kedekut syahid, iaitu kedekut perasaan sayangkan harta, kemudiannya takut kemiskinan, tamakkan kekayaan. Maka ketika itu kalau kita lawan dan kita keluarkan sedekah kita masa kita sihat, maka insya-Allah besar ganjaran dia. Memang tengah sihat ni yang kadang kita berkira, sebab kan itu para ulama mengatakan orang yang sakit dan nak mati, kemudian dia jadi pemurah tiba-tiba, maka itu tidak menandakan dia bukan orang yang bakhil. Sebab dia sudah tidak mengharapkan kehidupan, kerana itu dia boleh sedekah. Dia bukan pemurah. Tapi itu pasal tidak dikira. Tidak dikira orang itu pemurah atau tidak bakhil. Sebab apa? Orang yang boleh dipanggil tidak bakhil, iaitu orang yang bersedekah ketika dia sihat. Sebab harapan untuk hidup masih ada. Biasanya harapan untuk hidup masih ada, akan datang penghalang seperti kedekut, takut miskin, takut habis duit, takut cinta kekayaan. Kan itu. Ya? Jadi kita tolonglah orang susah. Yang mana kita boleh mampu buat. Maka sekalian yang demikian itu terlebih afdal. Yang kita buat ni, bagi orang gembira, khidmat para ulama, bantu orang susah, adalah lebih afdal daripada ibadat yang sunnah. Itu yang Buya kata, sebahagiannya mengatakan dalam kitab Bidayah, yang kedua dengan ketiga ni boleh pilih. Sebab amalan-amalan ni lebih baik daripada, kalau dalam kitab Bidayah tadi kata, lebih baik daripada sebahagian amalan sunat.
Sebab ada juga amalan sunat yang tinggi, mulia di sisi Allah, yang tak boleh dibandingkan dengan ini. Itu pasal dia kata sebahagian dalam kitab yang lain. Maka disebutkan lebih baik daripada ibadah yang sunnah. Kerana perbuatan yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadah. Maknanya dikira sebagai ibadah. Sebab apa? Kamu yang beritahu, ibadah itu apa dia? Satu ibarat kepada segala perkara yang Allah suka dan Allah redha daripada kata-kata dan perbuatan. Jadi buatlah baik. Senyum tu pun, senyum sedekah. Dah. Ni kita dekat dalam ni susahlah. Kadang tak nampak, kan? Jadi, ya nampak senyum. Baik. Kerana perbuatan demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadah, lagi menyukakan akan hati orang Islam. Kerana sabda Nabi SAW, kita baca ni, akhiran ni disebut apa dia? Hadis ini, man asbaha yaumal jumu'ah, sesiapa yang berpagi-pagi hari Jumaat. Ini salah satu hari dipilih oleh Nabi SAW, hari yang sangat mulia. Tidak menafikan hari lain, tetapi hari ini kalau tak dapat setiap hari ini cuba usaha. Iaitu hari pagi Jumaat. Orang itu berpagi-pagi dalam keadaan dia puasa dan menziarahi orang sakit dan mengikuti orang jenazah, iaitu membawa jenazah, sadaqatan, dan bersedekah dengan sedekah, faqad aujaba lahul jannah, maka wajiblah, confirmlah baginya syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Targhib. Nampak? Ini pun fadail a'mal, masya-Allah. Jadi yang disebutkan dalam keadaan berpuasa tu kena faham. Puasa Jumaat mestilah digantikan dengan hadis yang lain, iaitu siapa nak puasa hari Jumaat mestilah puasa sehari sebelumnya ataupun sehari selepasnya. Siapa puasa hari Jumaat kena puasa hari Sabtu. Ataupun siapa yang puasa hari Jumaat kena puasa dengan Khamis. Khamis dia puasa Jumaat. Boleh faham? Ataupun kalau dia tak puasa Khamis tu, dia puasa Jumaat, gandingkan dengan Sabtu. Sebab ada hadis sahih tentang. Boleh faham? Jadi kalau ada yang puasa macam tu, baginya syurga. Sebagian ulama mengatakan hadis ini kena gabung semua, barulah dapat syurga itu. Dan sebahagiannya dapat salah satu daripadanya. Baik. Itulah dia, maka disebutkan apa tadi? Terjemahan dia, barang siapa berpagi-pagi hari Jumaat puasa dan ziarah ia akan orang yang sakit dan hadir ia akan jenazah dan memberi ia sedekah dengan satu sedekah, maka sesungguhnya wajib baginya syurga. Alhamdulillah. Kalau dapat buat semua tu lagi bagus, alhamdulillah. Itu yang terbaik. Mudah-mudahan ya Allah beri taufik pada kita, insya-Allah. Dan insya-Allah pada masa akan datang kita sambung perkara yang keempat. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Ya, memang kadang-kadang kita bila umur-umur macam kita ni nak masuk semua tak boleh, tapi yang penting menyentuh hati kita. Agak minta Allah sentuh hati kita dengan ilmu yang kita belajar ini dan kita cuba amalkan. Dah tahu kan tadi kan? Yang mana paling afdal? Yang kedua, sepeluang tu isi masak itu masak ini, buatlah telur, masak margarin ke, kan, yang pelik-pelik, jangan sampai sakit perut sudah. Dah isikan masa dengan perkara yang baik. Suami ni dia suka makan, jadi isi buat tu atas niat nak gembirakan suami, banyak pahala dapat. Cuma jangan pelik lah, jangan sampai sakit perut sudah lah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Ada apa-apa soalan nak tanya? Saya Ada juga. Ya. Tadi Buya dengar kalimat tadi, siapa yang panggil tadi? Mak ni, Ajak Maznum.
Apa soalan dia? Assalamualaikum Abu Ya. Semalam kita baca pasal sedekah tu kan. Ya. Kami ni yang dah berumur ni dia kira kadang-kadang dah memang adalah kesihatan kita yang dah. Adakah dia kira masih sihat ke ataupun dah dapat yang di penghujung tu ketika Ada. Antum ni masih sihat, kena faham. Sakit itu dipanggil maradul maut. Kan itu dikaitkan hadis itu dengan jangan sampai ruh dekat hulqum yang membawa bahawa dia bukan orang bakhil. Masa antum macam ni lah. InsyaAllah khair. Allah. terima kasih. Okey, Assalamualaikum Bu Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Ilyas. Assalamualaikum Bu Ya. Saya ada dua soalan yang berkaitan. Yang pertama berkaitan dengan tariqah. Adakah perlu seseorang yang bertasawuf ini baiklah pada sesuatu tariqah ataupun perlu sekadar cabuh pada tariqah sesuatu tersebut? Yang kedua, apakah itu tariqah alawiyah yang di sejarah berkaitan dengan tariqah alawiyah ini, dan adakah semua para habaib bertariqah dengan tariqah alawiyah? Itu saja ya. Bagus soalan tu. Dua soalan tapi panjang tu nak jawab tu. Dia nak kena atur betul sebab takut orang silap faham. Satu, adakah orang yang bertasawuf mesti bertariqah, dan bertanya soalan tentang tariqah alawiyah. InsyaAllah nanti di masa akan datang, hari Selasa minggu depan insyaAllah Abu Ya terangkan dengan cara yang lebih baik dua itu dengan yang ringkas dan padat. Mudah-mudahan antum diberikan kefahaman berkenaan dengan bertasawuf tariqah. Dan itu sebagian ulama kata sebenarnya benda tu dah natural, dah ada dalam Islam sebenarnya. Tasawuf, tariqah, syariah sebenarnya jalan kecil masuk ke pondok, ada yang melalui Batu Sembilan, ada yang melalui yang dekat Masjid Biru tu apa? Masjid apa? Itu semua dipanggil tariqah. Begitulah juga dengan kehidupan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mempunyai jalan dan sebagainya. Itu natural, dia sebenarnya memang ada, memang kena ada semua. Cuma bila dikhususkan kepada tariqah yang ada sekarang ini, yang lebih dikenali dengan tariqah-tariqah yang diguide oleh syekh yang mursyid, bagaimana pula perbahasannya. Jadi Buya akan atur elok-elok supaya antum lebih memahaminya dan mudah di masa akan datang. Wallahu ta'ala. Barakallah. Terima kasih Bu Ya. Assalamualaikum Bu Ya. Ya, Haji Zainal, ya. Saya nak tanya Bu Ya ni berkenaan dengan kuliah bulan Maghrib dengan bulan subuh masjid. Kalau lah kuliah tu berkenaan dengan khilafah mazhab, betul lah apa ni, jadi orang pertanahan yang kata yang menyebabkan kita ni kita boleh tumpukan pada jemalan zikir kita siapkan. Mana kita perlu fokus pada kuliah-kuliah tu. Macam mana? Ya. Itu yang Buya pesan. Ya. Kadang takut orang silap faham. Kan itu Buya pesan. Kadang-kadang Buya beritahu pada anak-anak murid Buya. Pernah tak antum dengar? Buya kata bila Buya kuliah maghrib, antum kalau berdekatan datang kepada Buya. Bukan suruh ta'asub. Tapi macam itulah yang Buya maksudkan. Kadang-kadang ada kuliah-kuliah maghrib yang lebih bercerita
memberikan ilmu manfaat ataupun perkara yang menumpu kepada fardu ain antum dahulu. Cari tempat-tempat yang ni. Bukanlah mukhalafah pula adab. Kalau contohnya dalam masjid tu orang tengah mengajar bab khilafiyah, kita tak layan, kita duduk kat belakang tu berzikir, itu tak beradab pula. Jangan buat macam tu. Mesti cari masjid lain yang ada majlis ilmu, atau pulang kita ke rumah, atau duduk di tempat yang guru yang mengajar tu tak nampak, supaya dia tidak terasa hati. Sebab apa yang disampaikan tu bermanfaat juga. Cuma dalam perjalanan menuntut ilmu, kita itu tak perlu lagi belajar bab tu. Nampak tak? Semua ilmu itu bermanfaat. Cuma bila kita dah belajar, kita tahu yang mana kita nak tumpu dahulu. Jadi carilah masjid-masjid ataupun ustaz-ustaz yang mengajar masjid banyak yang lebih menumpukan kepada ilmu yang fard, yang kita nak belajar dulu dalam keadaan umur kita yang semakin ni, kita nak kalau boleh sempurna dulu yang itu. Boleh faham tak? Boleh faham. Wallahu ta'ala. Satu lagi Abu ya. Ya. Yang pelajar-pelajar ni yang terpilih dapat berkhidmat mereka dengan tok guru dia. Tapi ada setengah tu tak terpilih berkhidmat dengan tok guru dia. Jadi pelajar-pelajar ni dia untuk guru dia. Macam mana tu Abia? InsyaAllah. Yang mana macam pengalaman Buya di Hadramaut dulu. Kita tidak letakkan perkara yang pertama sekali tidak terpilih. Kita letak kat kepala kita macam mana aku nak dipilih. Kadang bila kita kata kita tak terpilih, ramailah. Bila dia tak ada cuba usaha. Cuba kita pilih. Kita nak khidmat. Kalau daripada sudut, kalau kita detailkan, kadang macam Habib Omar, ada yang memang bahagian dapur dia, orang lain tak dapat lah. Dapur dia orang khidmat. Maknanya yang lain nak masuk tak boleh. Tapi kita boleh dapat sekali-sekala. Kadang-kadang Buya bila dia orang buat majlis makan kat rumah Habib Omar, Buya akan melibatkan diri. Sebab tak cukup orang, Buya akan masing-masingkan makanan. Kadang-kadang Buya cuba dekatkan diri Buya pada Habib Omar. Bila dekat tu, Habib Omar contohnya nak minum, Buya cepat-cepat ambil tempat dia nak tuang air untuk dia basuh tangan. Nampak tak? Buatlah yang mana kita boleh, yang mana kita dipermudahkan. Kita tak tahu, jangan cakap kita tak terpilih. Kita tak tahu kita itu dipilih bila. Sebab itu hak Allah Ta'ala. Cuma persoalan yang timbul, ada tak kita usaha untuk dipilih oleh Allah? Itu yang paling penting. Jadi jangan harap AJK saja. AJK pun memang dipilih contoh kan. Contohnya ada sesuatu organisasi dengan seorang tok guru, ada AJK dia. Kita suarakan. Dan paling kurang pun macam yang Haji Zainal cakap, iaitu kita membantu dia, memudahkan dia, membantu menderma dia. Itu pun dikira berkhidmat juga. InsyaAllah. Yang mana kita dapat, alhamdulillah. Yang penting kita ujian dia pun besar. Ujian dia pun besar. Selalunya yang dekat ni, dia asyik kena marah je. Ada tak kena je. Macam Buya masa dekat Yaman dulu, Habib Omar, yang khidmat makan kat dia, Buya pernah duduk sekali masa tu. Habib Omar makan, Buya pun makan kat tepi tu. Maka Buya perasan, Akil. Akil ni orang yang memang dah lama khidmat dengan Habib Omar. Jadi masa dia datang tu, dia orang yang, Masya Allah, dia orang alim, senior kita orang kat Darul Mustafa, dan dia pilih untuk terus kekal di Hadramaut hanya semata-mata nak khidmat di dapurnya rumah Habib Omar. Nampak tak? Jadi Buya pernah duduk situ, dia lambat, Habib Omar pandang dia dengan mata yang tajam, Habib Omar angkat tangan. Kef. Jadi bila dia makin dekat, tapi hakikat dia sangat sayang. Kecuali yang dekat tu bersangka buruk dan akhirnya menyenyapkan diri, lantak tu alasannya. Itu dia bermain dengan bisikan syaitan. Ujian banyak. Jadi kadang-kadang ada yang memilih untuk tidak dipilih sebab takut kena marah. Jadi bersenyap-senyap di jauh-jauh. Takut pula gitu kan. Itu pulanglah.
Salah tu kalau kita fikir hanya memikirkan rasional kita, maka bahaya ya. Kena rujuk para ulama, betul ke perbuatan aku ni? Aku nak buat macam ni betul ke? Aku buat begini betul ke? Jazakallah ya. Ya. Baik. Ada soalan lain? Ada ya? Baru ada orang masak lah. Korang tak puasa ke hari ni? Ya khair insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT pemudah kita insyaAllah. Dan kita jumpa nanti di masa akan datang. Pada hari Selasa akan datang. Makluman tentang PKP ni bila boleh tahu? Hari Isnin. Hari Ahad ni. Mungkin dalam sehari dua ni. Jadi kalau ada apa-apa kita maklumkan juga pada Buya. InsyaAllah. Kita doa supaya madrasah kita Allah pelihara dapat buka balik insya-Allah, dapat kita imarahkan balik. Amin ya Allah. Ya Allah bagi itu. Habib Ali sendiri bila dia datang pondok Buya puji dakwah masuk TV ke 10 kele, dia geleng kepala, dia kata kat Buya, tak, sebenarnya kau jangan cakap aku macam tu. Sebenarnya kau ni Allah dah bagi satu tapak di atas muka bumi Allah. Dan Allah bagikan untuk engkau sampaikan ilmu. Ini seumpama satu benda yang orang panggil kepastian. Allah cokkan. Rasa syukur, ini nikmat Allah bagi. Maka mudah-mudahan Allah kekalkan. Jangan Allah jauhkan kita daripada melakukan maksiat. Sehingga Allah kembali nikmat-nikmat ini. Maka Amin. insyaAllah. Barakallahu fikum insyaAllah. Ya? Amin. Kalau besok Buya meninggal ke apa, ada orang lain meneruskan sama ada anak-anak Buya ataupun anak-anak murid, bantulah mereka bagi yang hidup lagi. Dan teruskan insyaAllah. Sampai akhir hayat dalam keadaan berkhidmat kepada agama Allah. Allah Ta'ala alam. Okay. Sama-sama ya insyaAllah. Tak dapat suara tak apa, tapi antum bacalah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء أحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلاة وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الطرش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على جامع المحامد من به تفرج الكروبات والشدائد سيدنا محمد وآله وصحبه يا حي يا قيوم يا واحد. Alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah berkati kita dan antum di sini ada yang guru Quran, ada juga orang-orang yang alim, macam ada di sini guru-guru Quran, Aspi, Ustazah Aspia, Ustazah Fatimah, dan ada juga yang belajar ilmu agama seperti Ustazah Asma yang belajar sampai master dan subhanallah. Mudah-mudahan dan ada dekat sini ada yang memiliki kelebihan yang lain, kekurangan di situ di sini. Tapi bila satu jemaah itu mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan yang satu, iaitu memandang hamba-hambanya yang saleh, hamba-hamba yang nakkan dia walaupun banyak kekurangan kita. Kita kena faham dalam hati kita nakkan Allah, kita nakkan redha Allah, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita dalam keadaan dalam masa yang sama kita berusaha untuk membersihkan hati. Banyak menghalang kita daripada cuba beramal dan mendekatkan diri pada Allah. Mudah-mudahan Allah ya Allah berkatilah kami dalam istimewa ini ya Allah. Ya Allah dari kalangan kami ya Allah zahir kami. Kalau ada yang bermasalah kalau ada yang ya Allah berkatilah kami jauh dari kami sifat-sifat yang tertentu ya ya Allah kalau ada yang kami ini meninggal dunia ya Allah maka ya Allah ini adalah mati yang baik ya Allah kerana kali terakhir kami dengannya dalam majlis. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Abu ya. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.